Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi Sabtu 17 Jun 2023. Saya Syairul Islam. Malaysia mempunyai masa terhad untuk menyelesaikan masalah yang melanda ekonomi negara dan membawa negara kembali ke landasan yang betul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata perkara itu dipersetujui pakar-pakar ekonomi selepas beliau mengadakan perbincangan berkait hala tuju ekonomi negara semalam. Menerusi hantaran di laman Facebook, Perdana Menteri mengakui sebarang pembaharuan memerlukan keyakinan serta keberanian dalam membuat keputusan berat demi kepentingan rakyat dan negara. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan akan bekerja keras untuk memacu pertumbuhan yang inklusif dan mampan. Tegas beliau, pertumbuhan ekonomi bukan mengenai angka semata-mata, tapi mesti menggarap keperluan serta kehendak rakyat. Perbincangan yang diadakan bersama pakar-pakar ekonomi itu turut dihadiri bekas Menteri Kewangan II, Datuk Seri Johari Ghani dan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Mengenai perbincangan itu, Anwar berkata ia adalah sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk mendapatkan buah fikir serta pandangan mengenai ekonomi negara daripada segenap lapisan masyarakat. Perdana Menteri dijadual mengadakan lawatan ke Kedah dan Pulau Pinang hari ini. Antara acara di Negeri Jelapang Padi ialah menghadiri majlis sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama SMA Nada Hasanah yang terletak di Kampung Melele, Kodiang. Sekolah yang beroperasi sejak 75 tahun lalu itu dilihat begitu dekat di hati Datuk Seri Anwar. Beliau pernah mengunjunginya pada tahun 1987 ketika memegang portfolio sebagai Menteri Pendidikan. Pengetua SMA Nada Hasanah, Syekh Dr. Muhammad Jamil Sadaki Tajuddin berkata, Perdana Menteri amat berjasa dalam pembangunan sekolah berkenaan. Ini termasuk membina 5 kelas bagi kemudahan pembelajaran. Selepas lawatan di SMA Nada Hasanah, Perdana Menteri dijadual hadir ke majlis penutupan Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di UiTM Merbuk, Sungai Petani. Beliau kemudian akan bergerak ke Pulau Pinang untuk menyempurnakan majlis penyerahan kunci rumah ihsan dan ramah mesra bersama warga TUDM. Penyaluran bantuan musim tengkujuh BMT tahun ini akan membabitkan 318,750 pekebun kecil getah. Setiap seorang bakal terima RM800. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata permohonan BMT akan dibuka hingga 15 September ini. BMT melibatkan peruntukan keseluruhan RM256 juta. 232,427 penerimanya merupakan pekebun kecil getah yang berdaftar dengan RISDA. Bakinya, pekebun kecil bawah Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Kedudukan Malaysia dalam laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat JNAS mengenai perdagangan orang 2023 naik ke tahap 2 pemerhatian berbanding tahap 3 sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata usaha akan diteruskan bagi meningkatkan kedudukan negara ke tahap 2. Jelas beliau fokus tertumpu kepada memenuhi 15 syur penambahbaikan yang dikemukakan dalam laporan berkenaan. Syarikat yang diumumkan malam tadi pukul 11 waktu tempat. Tier 2 tu kira macam lesen L gila, watch list. Jadi untuk kita improve lagi daripada watch list menjadi tier 2 biasa, maka dalam laporan malam tadi dia sarankan lagi beberapa perkara penambahbaikan. Jadi dengan berpandukan kepada syur penambahbaikan itu, maka untuk tempoh 1 April tahun ini hingga 31 Mac 2024, KDN dan agensi yang lain kena tumpukan sedaya mungkin untuk cuba memenuhi saranan 15 perkara itu. Baik, sementara itu Kementerian Dalam Negeri KDN akan terus mempertingkat usaha bagi memastikan pejabat awam yang terlibat dengan aktiviti pemerdagangan orang dibawa ke muka pengadilan. Datuk Seri Saifuddin berkata kerajaan tidak akan berkompromi kerana tindakan itu memberi kesan terhadap ekonomi negara. Kalau bandingkan dengan pembabitan players watak lain, ya, majikan, ejen,
tidaklah sampai tahap yang terlalu rampant, tidak sampai tahap itu. Okey, tapi of course badan yang menilai kita ni berpendapat tidak mungkin hal itu boleh berlaku tanpa penglibatan di kalangan penjawat awam. Itu. Beliau bercakap dalam sidang media berkaitan laporan tahunan pemerdagangan orang Jabatan Negara Amerika Syarikat JNES 2023 yang mengemukakan 15 syur bagi penambahbaikan di Putrajaya. Jawatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan isu yang sedang tular di media sosial berhubung beberapa kaki tangan JPN Pulau Pinang dicekup polis kerana terlibat pengeluaran dokumen palsu yang sah berlaku pada tahun 2019. Jabatan Pendaftaran Negara Nerusi Kenyataan menegaskan kes berkenaan merujuk kepada tangkapan seorang pegawai JPN Pulau Pinang pada tahun terbabit. Siasatan telah dilakukan oleh pihak berwajib ketika itu dan pegawai terbabit telah ditahan dan dituduh di bawah beberapa kesalahan termasuk Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Perbicaraan kes berkenaan sedang berjalan dan tertuduh masih ditahan di penjara. JPN mengulangi pendirian tegas tidak akan sama sekali melindungi mana-mana kaki tangan yang didapati terlibat dalam kegiatan yang boleh menjejaskan keselamatan dan kedaulatan negara. Masyarakat turut dinasihati agar tidak mudah terpedaya dan menyimak dahulu kesahihan sesuatu maklumat. Pada 2019, media melaporkan beberapa pegawai dan kaki tangan JPN yang disyaki terbabit dalam sindiket penjualan MyCard di Pulau Pinang diburu sepanjang Op Biru fasa kedua. Kira-kira 2,000 orang asli suku kaum Temia di Pos Hendrop dan Pos Tuel di Gua Musang, Kelantan bersyukur selepas rumah mereka menikmati kemudahan bekalan elektrik 24 jam. Kemudahan itu dilaksanakan Tenaga Nasional Berhad TNB dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Penghulu Kampung Hani dan Pos Tuel Razak Rongging berkata, penduduk menzahirkan rasa syukur kerana tidak perlu lagi bergantung kepada lilin, pelita dan generator bagi menerangi kediaman, terutama pada waktu malam. Berterima kasih kepada kerajaan pasal dia adakan untuk masyarakat kita. Pasal kita dulu memang idam-idamkan macam elektrik ni lah. Jadi sekarang kita bersyukurlah pada kerajaan apa yang dia bagi ini memang sangat-sangat memerlulah pada masyarakat kita orang asli. Perasaan saya macam seronok lah dapat elektrik. Taklah macam dulu guna generator kan. Tiap pagi kena guna duit jugalah. Dibanding dengan elektrik dengan enjin, banyakkan guna enjin generator dengan minyak lah. Jadi mana kalau kita pakai elektrik lebih jimat daripada guna enjin lah. Elektrik lebih jimat daripada enjin. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas, Muhammad Syahbuddin Hashim mengucapkan terima kasih kepada kerajaan, terutamanya KKDW di atas penyambungan bekalan elektrik untuk 450 keluarga di kawasan itu. Katanya elektrik mula disalurkan bermula bulan lalu selepas kerja pemasangan tiang dan meter dilakukan. Ya, rancangan Salam Baitullah kembali bersiaran bermula hari ini dengan membawa liputan serta maklumat terkini musim Haji 1444 Hijrah. Masuk edisi ke-15, program bakal bersiaran secara langsung di saluran TV1, Berita RTM, MyTV 123 dan RTM Klik setiap hari.
Bertemakan penyucian jiwa kemuncak ibadah, program berkenaan bakal menampilkan kelainan sepanjang 15 episod siarannya musim ini. Dengan jumlah tontonan mencecah 9 juta tahun lalu, RTM optimis angka itu bakal melonjak menerusi siaran pelbagai platform termasuk YouTube dan TikTok. Apabila kita bersiaran menggunakan platform digital, ya, sudah tentu angka itu akan naik, ya. Menjangkakan kumulatif lah, kumulatif. I think we should be able to get at least by 12 million, ya. Yang itu bila kita campur digital sekali. Kerana sekarang dunia sekarang bukan dunia televisyen semata-mata. Dunia televisyen bercampur dengan dunia digital. So whenever we look at the numbers, we have to add both numbers. Lebih sedekat menemui penonton, pengisian Salam Baitullah turut mengetengahkan teknologi CGI untuk mengupas perjalanan ibadah haji secara lebih komprehensif selain lintas langsung perkembangan para jemaah haji. Dunia penceritaan perlu berubah. Jadi di RTM kita tengok how do we tell the story. Tapi saya sangat yakin dan saya sangat bangga dengan staff-staff kita di RTM. They are very well trained, ya. Dan mereka saya rasa mereka sebenarnya sangat ke depan. Jadi ini yang harus kita tonjolkan, ya. I'm very proud of them. Dan tengok sajalah nanti sebab saya dah tengok preview dan saya amat berbangga dengan apa yang telah dihasilkan. Salam Baitullah musim ini dikendalikan pengacara Ustaz Haris Ismail, Ustaz Fakhrul Razi dan Yad Hamzah selain menampilkan panel pendakwah terkemuka negara. Penonton juga berpeluang memenangi hadiah menarik menerusi kuis terkumpul dan harian, antaranya pakej dan voucher umrah serta tiket penerbangan. Sejarah tercipta apabila kari cacat penglihatan dari Kelantan dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan 1444 Hijrah 2023 Masihi malam tadi. Menggunakan Al-Quran Braille, Muhammad Qayyim Nizar berusia 25 tahun tidak menyangka mampu menewaskan peserta lain. Kejayaan itu mengangkat beliau menjadi kari pertama dalam kalangan orang kurang upaya AKU bergelar Johan sejak tahun 1947. Dan apabila diumumkan tempat pertama, dan apabila saya mendengar markah 92 poin lebih tu, saya tak menyangka yang tempat pertama tu saya. Sebab baru-baru ni ada kori yang baca lebih hebat daripada saya lagi. Latihan tu buat sendiri ada, talaki dengan guru pun ada. Yang talaki dengan guru tu hari Jumaat, sekarang ni hari Jumaat lah, dengan tuan guru saya Ustaz Haji Yahya. Johan Karyah pula disandang Nur Hidayah Abdul Rahman, 32 tahun dari Terengganu. Sementara Ahmad Iqmal Ridwan dan Dian Karisma Muhammad Japar masing-masing berumur 21 dan 18 tahun menjadi Johan bagi kategori 1 hingga 30 juzuk serta tafsir lelaki dan perempuan. Untuk nak tingkatkan ni, kena buat latihan secara konsisten lah. Macam sebelum ni, lepas maghrib ataupun lepas isyak, memang saya akan buat latihan bersama ayah saya. Dan tak sangka-sangka, Alhamdulillah Allah bagi percubaan pertama kali saya dapat Johan. Ini kali keempat saya masuk untuk kebangsaan. Sebelum ni tak dapat 120. Tapi Alhamdulillah 130 ni dapat, memang rezeki lah. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan itu disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Fuzi Abdul Razak. Hadir sama Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Usaha memartabatkan produk kraf tempatan terus dilaksanakan terusi pembukaan cawangan terbaru kedai Karya Nika. Ketua Sektor Usaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Saraya Arbi berkata ia antara inisiatif kraftangan Malaysia bagi promosi dan memasarkan produk kraf asli dan beridentitikan Malaysia dari seluruh negara. Sebenarnya dalam hal ini, kita melihat kepada usaha-usaha bukan saja dilaksanakan oleh Kraftangan Malaysia, tapi dilaksanakan oleh Raja Permaisuri Agong sendiri.
Dan kalau kita lihat, kita contoh setiap dah 2 tahun berturut-turut kita terlibat dalam London Craft Week, yang mana bukan saja dari segi tenun dan songket yang dipamerkan, tapi termasuk juga barang-barangan kraft tangan yang lain. Sehingga kini 10 kedai karya aneka telah beroperasi di Kuala Lumpur, Melaka, Johor dan Kedah sejak ia diperkenalkan pada 1982. Selain kedai fizikal, produk kraft tempatan turut ditawarkan menerusi platform dalam talian di laman web karya aneka, My Craft Shop dan Journey FY2U. Jelasnya potongan harga 10% ditawarkan bagi setiap pembelian bernilai RM250 dan ke atas. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menyasarkan seramai 1,000 usahawan mengikuti program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar PEKB sepanjang tahun ini. Mereka terdiri daripada golongan B40 di kawasan bandar yang disaring melalui program e-Kasih bertujuan bagi meningkatkan pendapatan serta taraf hidup. Ketua Penolong Setiausaha KPKT, Siti Nur Ashira Muhammad Ayub berkata selain latihan dan kursus, semua usahawan juga akan menerima peralatan percuma bagi memulakan perniagaan. Kita ada KPI kita sendiri, iaitu di mana peserta ni perlu menjana pendapatan sebanyak RM600. So RM600 minimum. So dalam tempoh 3 bulan tu kita akan pantau diorang. So KPI kita lah 2 kali setahun. 2 kali dalam 3 kali punya pemantauan. So lepas tu nanti seandainya mereka ini berpotensi tinggi, kita akan bawa dia ke tempat lain lah. Contohnya macam kita akan ada convention, so kita akan bawa diorang untuk timbul lagi pengalaman yang lebih tinggi lah. Bagi saya, untuk apabila masuk dalam program ni, banyaklah yang saya dapat pengalaman tu daripada cikgu-cikgu sebelum ni. Saya cuma niaga nasi bajet macam tu je kan. Bila saya masuk dalam ni, ialah yang ni bidang sejuk beku. Saya rasa lepas ni, bila saya keluar, saya akan tambah lagi lah bidang perniagaan saya tu. Mungkin akan bagi maju lagi lah. Yang selama ni saya buat kuih pun secara manual je, pakai tangan semua. Sekali dapat barang, dapat freezer semua tu memang suka lah. Memang kita memang tak ada barang-barang tu semua. Bila dapat ni memang kata dapat datang pula program ni, belajar macam-macam. Apa yang kita tak tahu pun kita belajar. Kita rasa kita tahu, tapi datang sini kita lagi lebih tahu apa yang kita belajar. Sejak ia diperkenalkan pada tahun 2013, 70% peserta berjaya mencapai pendapatan melebihi RM600 sebulan. Melaka akan merangka pelbagai strategi ke arah memperkasa produk makanan yang berpotensi untuk diketengahkan kepada pelancong-pelancong luar. Timbalan Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya, Datuk Zaidi Atan berkata usaha itu selari dengan Melaka yang sememangnya dikenali dengan kepelbagaian makanannya. Bagi tujuan itu, kerajaan negeri akan bekerjasama dengan pelbagai sektor termasuk badan bukan kerajaan NGO bagi memperkenalkan makanan tradisional Melaka kepada umum menjelang Tahun Melawat Melaka 2024. Ini di antara beberapa program yang kita susun atur. Di antaranya kita akan ada pesta memancing dan masak hasil pancingan itu. Yang ini kita urus untuk pra tahun pada bulan September, pra tahun Melawat Melaka, yang pastinya akan ada impak ekonomi kerana kita akan melahirkan lebih ramai bakat-bakat masakan yang ada dalam seluruh negeri Melaka. Saya harap saya dapat tambah lagi banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman, sebab benda ni jarang dapat kita join. So saya rasa baguslah benda ni untuk orang yang macam apprentice macam kami untuk join. Program yang masuk edisi kedua penganjuran menerima penyertaan seramai 450 peserta dari dalam dan luar negara. Saksikan siaran langsung Majlis Sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama Nahdah Hasanah Melele oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 17 Jun 2023, Sabtu 10.55 pagi di TV1, saluran berita RTM dan RTM Click. Beralih ke perkembangan luar negara, pelantikan Nusrat Jahan Jadburi sebagai Hakim Persekutuan di New York disambut baik kumpulan-kumpulan hak asasi manusia di Amerika Syarikat.
Berita pelantikan wanita Muslim pertama warga Amerika berketurunan Bangladesh itu disifatkan pencapaian penting bagi komuniti Muslim di sana. Nama Chudbury dicalonkan oleh pentadbiran Presiden Joe Biden pada Januari 2022. Pada Khamis, Senat mengundi untuk mengesahkan pelantikan Chudbury. Beliau akan bertugas sebagai Hakim Persekutuan bagi Mahkamah Daerah untuk wilayah Timur New York. Beberapa kumpulan keadilan sosial, hak asasi manusia dan hak Muslim menyokong pencalonan itu. Pelantikan Chudbury juga dianggap penting bagi perwakilan Muslim dalam sistem perundangan Amerika kerana komuniti itu ada ketikanya mengalami diskriminasi dan penyalahgunaan hak asasi manusia dalam sistem perundangan. Baik, ini pula berkenaan krisis di Syria. Pemberontakan dan perang saudara di Syria masih berterusan sejak tercetus awal tahun 2011 menyebabkan lebih 11 juta penduduk menjadi pelarian. Bantahan tercetus pada Januari 2011 dan meningkat kepada tahap pemberontakan pada 15 Mac 2011. Terbaru kumpulan bersenjata Hayat Tahrir Al-Sham menyiarkan video latihan tempur kumpulan itu di kawasan pedalaman barat Laut Idlib. Berikutan konflik berlanjutan, hampir 7 juta pelarian di Syria dan 4 juta pelarian ke negara Turki terus mengharapkan bantuan antarabangsa. Pusat Pemantauan IDMC menganggarkan 6.7 juta orang di Syria hidup sebagai pelarian akibat konflik dan keganasan di negara itu. Ia merupakan angka tertinggi yang pernah berlaku di seluruh dunia. Statistik terbaru menyatakan antara 500,000 hingga 600,000 orang maut dalam tempoh 12 tahun sehingga 15 Mac lalu. Korea Selatan dijangka menjadi antara negara tertua di dunia pada tahun 2070 berdasarkan kepantasan kadar penuaan populasinya. Menurut statistik Korea, kadar rakyat Korea Selatan berumur 75 tahun ke atas dengan jumlah penduduk negara itu adalah sebanyak 7.7% pada 2023. Angka itu dijangka meningkat kepada 16% pada 2037 dan 30.7% pada 2070. Berdasarkan prospek penduduk dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2022, angka untuk Korea Selatan pada 2070 dianggarkan antara yang tertinggi dalam kalangan anggota Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Anggaran untuk tahun 2070 bagi Jepun, Spanyol, Itali, Poland dan Amerika Syarikat masing-masing sebanyak 25.6%, 24.8%, 24.1%, 22.6% dan 16%. Beralih ke sukan. Badminton terbuka Indonesia 2023. Berguru lelaki utama negara Aaron Chia Sung Kik meneruskan momentum cemerlang mara ke separuh akhir selepas menumbangkan gandingan Jepun Akira Koga Taichi Saito malam tadi. Pilihan kedua kejuaraan itu menang straight set 21-10, 21-15 dalam tempoh 41 minit. Turun selaku wakil tunggal negara Aaron Woo Yik berjaya mempamerkan aksi bertenaga untuk menang mudah 21-10 pada set pertama. Meskipun diberi tentangan sengit gandingan Jepun yang berada di ranking ke-23 dunia itu, namun pasangan negara kekal tenang mengungguli set kedua dengan keputusan 21-15. Aaron Woo Yik yang menghuni ranking ketiga dunia menang 3 daripada 6 pertemuan berdepan wakil Jepun itu. Gandingan negara akan berdepan wakil tuan rumah Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eric Yochi Yaakob Rambitan dalam aksi separuh akhir yang dijadual berlangsung hari ini. Bekas pemain bergu badminton negara Tan Boon Hyong menyokong keputusan Lee Zijia untuk berehat seketika. Jelas Boon Hyong, pemain persoalan lelaki utama negara itu, boleh berehat tetapi jangan terlalu lama. I think dia quick sementara tu bukan tak bagus. Bagus juga sebab dia sudah tak ada confident kan, sebab dalam tahun ni dia punya result pun tak bagus sangat. Tapi saya rasa
tak boleh rehat terlalu lama lah sebab nanti ada World Champ, ada Olimpik lagi kan. So I rasa maybe saya punya opinion lah, kalau rehat untuk 2-3 tournament I think should be okay lah. Nanti sebab bulan 8 tu nanti ada World Champ juga kan. So I think dia kena fokus balik lah sebab nak jadi top player memang kena ambil itu pressure lah. Kemarin Zijia telah mengumumkan untuk berehat seketika bagi mendapatkan motivasinya selepas tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Indonesia. Kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2023, jaguh negara Datuk Muhammad Azul Hasni Awang membuktikan dia berada di tahap terbaik apabila berjaya meraih pingat emas acara pecut individu semalam. Lebih membanggakan, kejayaan itu hadir selepas beliau kembali pulih daripada pembedahan jantung pada tahun lepas. Dalam perlumbaan yang berlangsung di Velodrome Nasional Nilai menyaksikan Datuk Azul Hasni berupaya mengetepikan cabaran Otakaya dari Jepun pada aksi final acara pecut. Itu juga adalah pingat emas pertama buat kem berbasikal Malaysia pada penyertaan kejohanan kali ini. Kali terakhir, The Pocket Rocketman meraih pingat emas acara tersebut ialah pada ACC 2020 di Korea Selatan. Perlumbaan ACC tidak dipertandingkan pada 2021 kerana COVID-19 dan pada 2022, Datuk Azul Hasni tidak mengambil bahagian kerana menjalani pembedahan jantung. Perlumbaan berbasikal Li2 DIPT, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM selaku tuan rumah kejohanan yang akan membuka tirainya hari ini bersedia memikul tugas sama pada tahun depan. Bagi Naib Chancelornya, Profesor Dr. Masila Kamaruddin, ia satu penghargaan buat UTM untuk menguruskan perlumbaan tersebut. Jadi untuk kali ini, maksudnya wajarlah UTM yang jadi tuan rumah. Tapi idea untuk mungkin memberi peluang universiti lain pun mungkin saya rasa satu yang kewajaran jugalah untuk dipertimbangkan. Untuk bagi experience lain dekat universiti lain juga. Tapi kita dekat sini memang kita bersedia untuk membantu. Sebab saya percaya urus setia dan sebagainya, mereka dah arif tentang penganjuran majlis ni. Jadi saya rasa tiada masalah nak bantu kawan-kawan IPT lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis memperkenalkan pasukan dan perasmian Li2 di IPT 2023 di Pusat Sukan UTM Durian Tunggal. Majlis disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam. Nak tengok pemain bola baca berita? Saksikan saya, Steffi Sidu dalam Stadium RTM 17 dan 18 Jun ini. Baik, paparan ramalan cuaca itu tadi mengakhiri berita pagi 17 Jun 2023. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani di Kad Perpaduan Duki Harapan.